Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memanjangkan umur kita. Kita sempat berada dan berpeluang untuk beribadat di dalam bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidus syuhur, penghulu kepada segala bulan. Bulan Ramadan adalah bulan nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada umat manusia. Pada tahun ini, ayat yang kita pilih untuk kita sama-sama tadarus dan sama-sama memahami kandungannya untuk sama-sama kita hayati dan amalkan. Kita pilih 4 ayat di dalam suratul Hujurat, mulai ayat 10 hingga ayat 13. Ayat yang saya bacakan tadi, ayat 10 suratul Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, adik-beradik, adik-beradik seagama yang berasaskan kepada iman, keturunan iman, satu keturunan, adik-beradik fiddin, seagama, dan ianya lebih kuat mengikat kita berbanding dengan adik-beradik fin nasab, adik-beradik seketurunan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berhijrah ke Madinah, Nabi telah mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, al-ikha bainal Muhajirin wal Ansar, sehingga peringkat permulaan Islam, orang yang dipersaudarakan oleh Nabi boleh menagum saka di antara satu sama lain, sehinggalah turun ayat yang menasahkannya. Kalau kita baca sejarah bagaimana didedahkan kepada kita persaudaraan yang sangat tinggi nilainya, yang tidak pernah berlaku dalam sejarah tamadun manusia tetapi berlaku dalam sejarah Islam. Nabi telah mempersaudarakan di antaranya, Nabi persaudarakan Abdul Rahman bin Auf daripada Mekah dengan Sa'd bin Rabi' daripada Madinah. Apa kata Sa'd bin Rabi' kepada Abdul Rahman bin Auf? Inni aksarul ansari malan fa aksimu mali nisfain wali imra'atan fanzur a'jabahuma fasammiha li utalliqha fa idza inqadat iddatuha fatazawwajha. Di kalangan orang Ansar, aku ni orang yang paling kaya, kata Sa'd bin Rabi'. Maka harta aku bagi dua, kamu separuh, aku separuh. Mana ada orang zaman sekarang? Wali imra'atan fanzur a'jabahuma fasammiha li utalliqha. Aku ada dua orang isteri, kamu pilih mana satu yang kamu berkenan, beritahu aku sanggup cerai. Fa idza inqadat iddatuha fatazawwajha. Bila habis iddah, kamu kahwinlah dengan dia. Hebat tuan-tuan. Ini persaudaraan dalam Islam. Lalu jawab Abdul Rahman bin Auf, saya tidak berhajat kepada semua itu. Dullani ala suq, tolong tunjuk kepada saya di mana pasar, kedai, tempat orang berniaga. Lalu Sa'd bin Rabi' tunjuk kepada Abdul Rahman. Abdul Rahman pergi ke kedai dengan bekalan dia sempat bawa daripada Mekah. Dia beli barang, dia berniaga, dan akhirnya dia menjadi hartawan di Madinah. Ini contoh persaudaraan. Kerana orang mukmin ini macam satu jasad. Al-mu'minun karajulin wahid, in ishtaka ra'suhu ishtaka kullu, wa in ishtaka 'ainuhu ishtaka kullu. Rasulullah menyatakan orang mukmin ini macam satu jasad, macam seorang orang. Kita seorang, kita macam seorang laki-laki, macam satu jasad. Ini ishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu. Kalau kepala kita sakit, semua kita merasa sakit. Tak boleh mari pak kuliah kalau kepala sakit, walaupun kaki boleh jalan. Kalau ada kaki kata mu nak sakit, sakitlah aku nak pergi. Tak berlaku begitu. Wa in ishtaka 'ainuhu ishtaka kulluhu. Kalau mata kita sakit, semua sakit, semua tubuh sakit. Ini perlu ada kepada setiap orang mukmin. Sebab itu kita mesti merasai penderitaan yang dirasai dilalui oleh saudara kita,
adik-beradik kita di Palestin yang dibunuh di dalam bulan yang mulia oleh Yahudi laknatullah, satu kaum yang pernah disumpah oleh Allah menjadi kera dan babi. Tuan-tuan, kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina-hina. Wak ni bakal kera. Tuan-tuan, siapa sebut? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tok nenek dia pernah melanggar perintah Allah, tak boleh buat kerja hari Sabtu, mesti hanya khusus untuk beribadat kepada Allah. Bila ikan banyak hari Sabtu dia tangkap ikan, Allah Ta'ala suruh jadi kera. Perangai uduh dah lah jajah negeri orang, bunuh orang, tak kira atas masjid, tak erti kehormatan rumah ibadat, tembok. Pasal apa dia berani buat gitu? Kerana Yahudi tengok orang Islam pun buat lebih pada tu pada orang Islam sendiri. Apa yang berlaku di Mesir, di Raba'ah Al-Adawiyah, bagaimana kerajaan Islam yang dipilih oleh rakyat yang dijatuhkan dengan cara tidak demokrasi, bila rakyat menuntut hak, mereka dibunuh oleh orang Islam sendiri yang merapat kuasa, tentera yang rapat kuasa, mereka bakar orang dalam masjid. Lepas tu Yahudi berani buat, kerana orang Islam sendiri perangai supaya Yahudi juga. Sebenarnya Yahudi ini bukan berani, tuan-tuan. Suatu bangsa yang pengecut. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka dalam keadaan bersatu sekalipun, mereka tidak berani memerangi kamu. Ini Allah Ta'ala sebut. Dalam keadaan mereka bersatu pun mereka tak berani memerangi kamu, illa fi quram muhassanah, kecuali kalau mereka berada di kampung yang mempunyai benteng yang kuat, baru mereka berani. Au min wara'i judur, ataupun mereka berada di sebalik tembok yang kukuh. Sebab tu kita tengok apa yang berlaku, mereka sediakan tembok pemisah di antara Palestin al-Muhtallah, Palestin yang dijajah. Kita tak boleh guna nama Israel, tuan-tuan. Jangan panggil negara Israel, nanti kesan masa depan orang ingat memang negara tu negara Israel. Ini tak boleh. Kena sebut Palestin al-Muhtallah, Palestin yang dijajah. Bila anak-anak kecil dengar daripada awal lagi Israel, negara Israel, negara Israel, mereka merasakan itu negara kepunyaan Israel. Tak boleh. Itu adalah negara Palestin, Palestin al-Muhtallah, Palestin yang dijajah oleh Israel. Ini penjajahan pemikiran berlaku. Kita ingat kecil saja benda ni. Bila orang tengok dalam peta dunia, Palestin tak ada Israel. Ni dunia, kuasa besar dunia beri perlindungan kepada Israel, sebab tu dia berani. Sepatutnya kalaulah dunia tak mahu berpihak kepada kebenaran sekalipun, jangan capur tangan, tak bodoh, biar lock orang Palestin perang dengan orang Israel. Boleh tengok, jangan bantu. Saudara-saudara boleh tengok, sebab orang Islam, tentera Islam, pejuang Islam, mereka faham mati ini ketentuan Allah.
siapa hak Tuhan tentu duk mana pun mati. Jadi kita pilihlah nak mati lagu mana. Tuhan tentu dia tak oyak mati mana, dia tak oyak mati bila. Tapi mati tak boleh lari. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana sahaja kamu berada, mati tetap akan menemui kami. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kamu berada di dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh, tinggi lagi kukuh lagi. Ialah kalau musuh bila tinggi kukuh dia nak lawan kita tak boleh dah. Tapi malaikat maut dia mari boleh, dia mari boleh. Dan kita kena ingat Allah Ta'ala sebut wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Tiap-tiap jiwa, tiap-tiap diri, tiap-tiap orang tidak akan mati illa bi iznillah, kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, itu ketetapan yang Allah Ta'ala tertuduh. Kitaban muajjala, nak lari tak boleh, Tuhan tertuduh. Batu orang jual Islam dia tak takut, kita takut. Orang faham dia tak takut, orang betul-betul faham. Batu tak tengok apa yang berlaku di Palestin, mereka sanggup tak boleh jalan darat, jalan laut, mereka mati syahid. Kita ni nak pergi takut, nak pergi derma kedekut. Pemimpin negara Islam lebih suka menghabiskan duit untuk perkara yang tak berfaedah berbanding membantu orang Islam sendiri. Kita nak tanya kerajaan Malaysia, kalau dia sanggup habis 70 juta lebih untuk 2 ekor Natal. Natal bukan orang, 2 ekor Natal panda beruang pula, bukan hak bakar sini. Kalau bakar sini tahan takut jadi adik-beradik dia kau usai. Mana buana jadi habis banyak apa adik-beradik amor. Tapi adik-beradik dia Cina ni sanggup habis 70 juta lebih belanja. Sanggup dah kerajaan Malaysia derma kepada umat Islam di Palestin 70 juta lebih. Kita resok supaya dia bagi lebih pada tu. Dia cara kau menatai habis 70 juta lebih. Ni orang ni bukan menatai, adik-beradik demo ni. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin adik-beradik. Adik-beradik. Yahudi ni tuan-tuan, Nabi pun dia bunuh. Kita tak sakira lah. Fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulu. Allah Ta'ala sebut fariqan kazzabu, sebahagian daripada Nabi mereka dustakan. Orang Yahudi mendustakan sebahagian daripada Nabi, mendustakan ajaran Nabi. Wa fariqan yaqtulun, dan sebahagian lagi mereka bunuh. Ada yang mereka bunuh, ada yang mereka dustakan. Padahal orang Yahudi ni tuan-tuan, kalau kita baca kisah, dia pernah beritahu kepada orang Madinah dan kepada orang Mekah akan lahir seorang Rasul akhir zaman. Dan bila lahir Rasul akhir zaman itu, aku akan bersama-sama dengan Rasul tersebut. Waktu tu bila aku perang dengan puakmu akan kalah, aku tidak akan kalah lagi. Jadi orang Madinah duduk dengar, bila Yahudi kalah perang, dia duduk di Madinah, dia sebut perkataan ni, dia ahli kitab. Sebab tu orang Madinah mudah masuk Islam, sebab dia dengar dah
Yahudi dia ayat dah. Ni Nabi akhir zaman akan lahir Nabi akhir zaman. Bahkan pemimpin Quraisy di Mekah bila Rasulullah dilantik menjadi rasul, bila Rasulullah sebarkan ajaran Islam di Mekah, mereka rasa tergugat. Lalu mereka menghantar utusan bertemu dengan Yahudi di Madinah, tanya fatwa, nak tahu Muhammad ni rasul ke tak, nak tahu lagu mana. Dia kira utusan pergi mengaji, minta pandangan daripada Yahudi. Lalu Yahudi beritahu sifat-sifat Nabi akhir zaman, dan nak tahu dia Nabi rasul akhir zaman ataupun tidak, kamu tanya dia beberapa soalan. Ni Yahudi ajar, kalau dia boleh royak hani, memang dia rasul. Siapa tahap tu orang Mekah mengaji dengan dia. Orang Aus dan Khazraj dengar daripada dia tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Tapi bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi ajak dia masuk Islam, dia tak nak terima. Dia perangai Yahudi, dia tak siap terima. Bukan setakat dia tak siap terima, dia lawan. Tak siap terima satu hal, lawan pula. Lalu Muaz bin Jabal, Sa'd bin Ubadah dan Uqbah bin Wahab kata pada orang Yahudi, nak suruh Yahudi ni mikir. Tiga orang ni kata ke Yahudi, ya ma'syara Yahud ittaqullah, fa wallahi la ta'lamunna annahu Rasulullah, laqad kuntum tadhkurunahu lana qabla mab'athih wa tasifunahu lana bisifatih. Kata Muaz bin Jabal, Sa'd bin Ubadah dan Uqbah bin Wahab, ya ma'syara Yahud ittaqullah, hei puak-puak Yahudi, takutlah kepada Allah. Fawallahi la ta'lamunna annahu Rasulullah, demi Allah mu tahu sebenar Nabi Muhammad ni Rasulullah, mu tahu demi Allah mu tahu. Kata Muaz, laqad kuntum tadhkurunahu lana qabla mab'athih, kerana mu sendiri royak kepada kami sebelum kebangkitan Nabi Muhammad, mu royak dah kami, mu royak Nabi akhir zaman akan lahir, Nabi akhir zaman, Allah Ta'ala akan bangkitkan Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, mu sendiri royak kepada kami. Wa tasifunahu lana bisifati, dan bukan setakat tu, mu royak kepada kami sifat-sifat Rasul akhir zaman, Nabi akhir zaman ni, mu royak sifat dia. Dan memang disebut dalam Quran, orang Yahudi ni ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, dia kenal Nabi sebagaimana dia kenal anak dia sendiri. Mereka kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Kita tak tukar anak kita dengan anak orang. Siapa tahap tu dia boleh kenal Nabi supaya dia kenal anak sendiri. Jadi kata Muhammad sendiri royak sifat Nabi kepada kami. Bila Mu'ah kata begitu, apa jawab puak Yahudi? Faqala Rafi' ibn Huzaimah wa Wahb ibn Yahuda, lalu jawab dua orang pemimpin Yahudi. Dia jawab mana? Inna ma qulna lakum hadha wa ma unzila min kitabin min ba'di Musa wala arsalallahu bashiran wala nadhiran ba'dah. Kata Rafi' bin Huzaimah dan Wahab bin Yahuda, inna ma qulna lakum hadha, kami tak ajar royak pun. Dia tak mengaku dah. Tak perangai Yahudi. Tak. Kami tak ajar kata lagu tu. Wa ma unzila min kitabin min ba'di Musa, tak ada dah Tuhan telah turun dah kitab lepas pada Nabi Musa, lepas pada kitab Taurat, tak ada dah kitab. Tengok dia Nabi. Wala arsalallahu basyiran wala nadhiran ba'dah, Allah Ta'ala tak hantar apa rasul yang membawa berita gembira dan memberi amaran selepas pada Nabi Musa, tak ada dah rasul.
Tengok dia nafi, hak dia sendiri dia nafi. Ni Yahudi. Lalu Allah Ta'ala waktu turun ayat Quran, lalu turun ayat wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basharum mimman khalaq. Orang Yahudi dan orang Kristian berkata, kami adalah anak-anak Allah, yakni orang yang rapat dengan Allah Ta'ala. Tu dakwaan dia, kami ni orang rapat dengan Tuhan, wa ahibba'u, dan juga orang yang Tuhan sayang. Tu dakwaan dia. Kul, lalu Allah Ta'ala suruh Nabi jawab. Kul ya Muhammad, jawab kepada Yahudi, wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidhunubikum. Kalau betul dakwaan kamu, mengapakah Allah menyiksa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Kalau betul Tuhan sayang puakmu, bapa Tuhan seksa? Puak Yahudi, Allah Ta'ala pernah sumpah jadi kira. Kalau Tuhan sayang, takkan dia sumpah jadi kira? Kita sebut kira ni, orang kita nak marah. Kau ada orang kita sayang kata, demo ni sebut kira. Kawan kata pasal kawan sayang demo. Tak gitu? Orang benci lah tu. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, kalau betul Tuhan sayang puakmu, bapa Tuhan azabkan kamu. Atas dunia pun waktu azab, akhirat pun waktu azab. Allah Ta'ala pernah mati buat-buat Yahudi yang bersama-sama dengan Nabi Musa. Dia minta nak tengok Tuhan. Mereka jerikoh mati habis. Banyak ke dia? Kalau betul mu kata Tuhan sayang kamu, bapa dia waktu azab. Bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan mu manusia, supaya manusia lain Tuhan buat, tak ada dakwa Tuhan sayang buat anak. Duribat alaihimuz zillatu aina ma tuqifu. Mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Tuhan sebut, illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kecuali dengan adanya sebab pergantungan kepada tali Allah dan juga hubungan dengan manusia. Kalau dia buat perangai molek, baru dia selamat. Tak apalah dia duduk dalam benteng, patu dia pula dinaungi oleh kuasa besar bagi pelindungan kepada Yahudi ini. Orang Islam pula pecah di Mesir, pecah sama sendiri. Di Syria pecah sama sendiri. Itu yang Yahudi berani buat ke orang Islam. Oleh kerana itu umat Islam wajib bersatu di atas nama Islam, bersatu atas nama Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni adik-beradik. Fa asli'u baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu. Kalau kita balah Tuhan sebut kita kena baik. Bahkan balah ni lebih pada 3 hari tak boleh dah. Kira orang Islam balah ni yang jadi lemah ni. Jadi kita kena bersatu wa'tasimu bihablillah. Tu asas perpaduannya. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Hablullah ialah Al-Quran. Inna hadzal Quran huwa hablullahil mati. Tu asas. Semua kena kembali kepada ajaran Al-Quran. Baru umat Islam menjadi suatu ummah yang kuat, suatu ummah yang hebat, ummah yang terbaik, yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia. Kau menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan kau mencegah kepada perkara yang munkar. Itu sifat sebaik-baik ummah. Ma'ruf kita kena suruh, munkar kita kena cegah. Amar ma'ruf, nahi munkar. Orang kita kadang-kadang dia nak amal ma'ruf saja, nahi munkar dia tak nak buat. Kita ajak kebaikan, baguslah, tapi kita kena halang kemungkaran. Kalau kita ada kuasa, kena guna kuasa untuk halang kemungkaran. Sebab itu kita memperjuangkan kanun jenayah syariah kerana nak halang kemungkaran. Sebab tu dalam Quran kita kena faham, bila Allah Ta'ala sebut amar ma'ruf, dia sebut nahi munkar. Dia tak sebut amar ma'ruf saja, tak ada satu ayat pun yang hanya sebut amar ma'ruf, nahi munkar tu yang tak sebut. Bacalah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tak ada sebut lagi. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ayo. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Tak boleh amar ma'ruf saja. Jadi orang Yahudi ni, Nabi-Nabi pun mereka bunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya mereka bunuh. Dia kerak tekak. Nabi dia kerak tekak. Dia gaji daripada atas kepala terbelah dua tubuh. Nabi, tuan-tuan, Yahudi. Jadi kalau dia bunuh, tak kira orang tua, kanak-kanak, tuan-tuan tak seheran lah Yahudi ni. Kita kena heran, kita orang Islam apa tak boleh satu tu lah. Tak seheran ke dia lah. Kita kena tengok kita. Jadi kita kena selesai banyak perkara, selesai sama kita. Sesama Mesir, biar orang Islam tu ajaran Quran dan hadis. Rakyat dah beri sokongan dah. Askar pula rapah kuasa. Buat pilihan raya, orang keluar mundi tak sampai 50%. Tubuh kerajaan patutnya dunia tak boleh iktiraf 47%. Tapi barak ni, kalau kerajaan tu kerajaan yang menekan gerakan Islam, dia akan iktiraf. Barak ni dia sanjung demokrasi selagi demokrasi menguntungkan dia. Kalau demokrasi merugikan dia, demokrasi pun dia tak ikut. Inilah dunia hari ini, tuan-tuan. Dunia hari ini. Betul lah, orang Islam walaupun ramai, Nabi sebut tak ada kekuatan laksana buih-buih di lautan. Yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Akan tiba masanya kamu umat Islam akan dikerumuni oleh musuh sebagaimana kanak-kanak yang lapar mengerumuni makanan. Nyopakak tekan supaya budak lapar di sekolah, bila bunyi loceng waktu rehat itu tekan kata lagu tu. Itu gambaran nak suruh muda tu, kira tak lapar mana lagi.
ataupun lahir buka puasa bila buat jamuan pun bakal leku pada sebelum subuh tadi makan sepinggan dak 2 pinggan dak tu dak tu banyak lah tu Kelantan sepinggan dak dia kata kalau sepinggan tu banyak lagi ya Allah yang makan sepinggan dak tu banyak tu dia bahasa Kelantan ni kalau tak bahasa tak faham sepuluh hitam lain hitam keli tu hitam benar mana hitam lain hitam keli lain manis leteng dia ada ujung putih luih putih tu putih saja putih luih kedekuk lain kedekuk hangit tu kedekuk dah dia ada hangit lagi baik jadi musuh akan kurung orang Islam ni Nabi sebut akan tiba masanya musuh kurung supaya budak lapar kurung makan dia supaya orang lapar kurung makan dia dan inilah yang berlaku kepada saudara kita di Palestin diserang dari segenap sudut orang lain nak caput tangan mereka nak tengok Allah nyayo tuan-tuan supaya duduk dalam penjara besar para pakak bedi subhanallah mulai berasa lah tuan-tuan bagaimana tak tahu umat Islam lah negara-negara Islam tak ada kata apa kalau ada pun setakat kata tak jadi apa sebab tu kalau nak suruh nasib umat Islam di Palestin terbela dia kena wujudkan kerajaan-kerajaan yang berpandu pada Quran dan hadis bila memimpin suatu negara tu orang faham Islam orang laksanakan Islam insya-Allah dia akan bela saudara dia seagama kalau jadi pemimpin hak lebih ambil berat tetap menatang berbanding dengan orang tak sahaja tuan-tuan tak sahaja hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian Nabi SAW menyebut dalam hadis la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud wa yaqtabi al-yahud wara' al-hajar wash-shajar wa yaqtabi al-yahud wara' al-hajar wash-shajar fayaqulu al-hajar wash-shajar ya muslim hadha yahudiyyun wara'i ta'ala faqtulhu illa syajaratal gharqat fa innaha syajaratul yahud tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam akan membunuh orang-orang Yahudi la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam akan bunuh orang Yahudi baru berlaku kiamat wa yaqtabi al-yahud wara' al-hajar was-shajar pada waktu itu Nabi menyatakan Yahudi akan melarikan diri bersembunyi di sebalik batu dan kayu fayaqulu al-hajar was-shajar ya muslim hadza yahudiyyun wara'i ta'ala faqtulhu pada waktu itu batu dan kayu bercakap wahai orang Islam ini Yahudi sedang bersembunyi di sebalikku Yahudi ini duduk nusuk sini ta'ala faqtulhu mari bunuhlah ia illa syajaratal gharqat kecuali satu pokok saja satu jenis pokok saja yang tak bercakap iaitu pokok gharqat fa innaha syajaratul yahud kerana pokok gharqat itu adalah pokok Yahudi Hani yang tak kacak
Hani tak layak bila Yahudi musuh. Sebab itu tuan-tuan, kembalinya Yahudi ke Palestin, Yahudi di seluruh dunia membuat penempatan di Palestin, sebenarnya Yahudi sedang menggali kuburnya sendiri. Cuma masa saja yang akan menentukan. Kalau umat Islam benar-benar bersatu di atas nama Islam, kalau umat Islam benar-benar berjuang di atas nama Islam, waktu itu umat Islam akan diberi kemenangan oleh Allah. Dan waktu itu percayalah, Yahudi akan hancur dan Yahudi akan dikebumikan di bumi Palestin, tuan-tuan, insya-Allah. Kita sekarang hanya mampu berdoa. Kita berdoa, kita mampu beri sumbangan, beri sumbangan. Itu saja yang mampu kita buat. Sedangkan kita mempertahankan diri mereka, tanah air mereka, maruah mereka, harta benda mereka. Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan harta benda dia, dia mati syahid. Sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan kehormatan dia, dia mati syahid. Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan agama dia, dia mati syahid. Umat Islam di Palestin mati syahid. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang dibunuh pada jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah, dengan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, marilah sama-sama kita berdoa setiap hari, setiap malam, supaya saudara-saudara kita diberi kekuatan oleh Allah dan diberi kemenangan oleh Allah berdepan dengan satu bangsa yang paling jahat di atas muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat, wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن هتك حرمتنا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكبير.